Taufik ni pilihan Allah. Siapa yang Allah Ta'ala bagi taufik, maka dialah orang yang paling beruntung dalam dunia. Dan taufik ni memerlukan talak, keinginan. Ada orang yang dia tak mau pada hidayah, dia tak mau pada taufik, dia menjauhkan diri dia. Ketika mana Nabi SAW buat dakwah di Taif, Nabi dibaling batu lebih kurang 10 km sampai di sebuah kebun kurma, kebun anggur. Nabi duduk sandar dekat kebun dalam keadaan cedera, dalam keadaan berdarah, dalam keadaan penat. Dan kebun yang merupakan milik satu orang lelaki yang cukup benci dan memusuhi Nabi SAW. Syekh Yusuf Al-Kandahlawi sebut dalam Hayatus Sahabah, kebun ni milik Utbah bin Rabi'ah dan adik dia Syaibah bin Rabi'ah. Mereka ni pembesar Quraisy. Mereka tinggal di Mekah, tapi mereka ada tanah di Taif. Yang sama macam hari ni pun sama. Imam masjid di Mekah pun ramai ada tanah dekat Taif. Dan kita pergi Taif dekat tempat Teh Ros tu, dan kita akan jumpa rumah Syekh Suraim. Rumah besar kat situ, macam istana. Kebanyakan golongan-golongan kaya di Mekah mereka beli tanah di Taif. Kita tengok banyak tempat-tempat hiburan, funfair dekat Taif, tempat mereka habiskan masa mereka, cuti mereka. Benda ni bukan berlaku zaman ni, daripada zaman Nabi SAW. Utbah bin Rabi'ah ada kebun anggur. Nabi penat kena baling batu, sakit, Nabi duduk rehat kat situ. Dan ketika itulah Utbah bin Rabi'ah tengok darah yang dipenuhi badan Nabi SAW. Daripada benci tadi tukar jadi kesian. Kita kalau tengok orang yang kita tak puas hati, yang kita geram, dalam keadaan teruk, sakit, kita pun menjadi kesian tengok dia. Dia ni kalau jumpa rasa nak sekeh, tapi tengok dah teruk sangat, aksiden, patah kaki, patah tulang, kesian pula. Utbah kesian tengok Nabi. Bahkan sebahagian ulama kata dia menangis. Mulut dia kata, apalah yang orang Taif dah buat pada engkau wahai Muhammad? Apalah orang Taif dah buat pada engkau? Dia ambil bekas, dia petik anggur nak bagi dekat Nabi SAW. Hampir hidayat ketuk hati dia, hampir Islam masuk dalam diri dia. Di saat dia bubuh anggur dalam bekas tadi, melangkah nak bagi kepada Nabi SAW, dia berhenti. Dia fikir, kalau aku bagi Muhammad makan ni, nanti apa Abu Jahal kata? Kalau aku bagi Muhammad makan ni, nanti apa Abu Lahab kata? Apa Abu Sufyan kata? Apa Walid bin Mughirah kata? Apa pembesar-pembesar Quraisy akan kata, aku tolong Muhammad? Dia patah balik. Kata ulama, bila kita sibuk sangat dengan apa orang kata, maka kita takkan majulah agama. Kita duk sibuk apa orang kata, kita duk sibuk apa orang ni kata, orang tu kata. Hidayat tak masuk dalam hati. Kalau aku pakai sunnah macam ni, apa orang kata? Kalau aku pakai kepiah masuk supermarket ni, apa orang kata? Di saat kita duk sibuk dengan apa orang kata, di saat tu kita ketepikan apa yang Allah sedang kata. Di saat tu para malaikat sedang tengok dan para malaikat sedang kata. Utbah bin Rabi'ah panggil pembantu dia, khadim dia. Adas ni, bekas anggur ni, tolong bawa pergi bagi kepada lelaki yang tengah bersandar. Adas tak kenal Nabi SAW. Kesibukan dia di kebun anggur. Dia tak tahu apa cerita yang berlaku di Mekah, pergolakan, bagaimana Nabi diutuskan, dia tak tahu. Dia bawa anggur tadi, dia duduk depan Nabi SAW, maka dia bagi anggur tadi. Nabi ambil anggur nak makan, Nabi baca Bismillah. Adah kata, aku tak pernah dengar siapa-siapa pun di Taif ni baca apa yang kamu baca. Kamu siapa? Aku Adas, daripada Ninawah. Nabi kata, Ninawah itu kampung saudara aku, Yunus ibnu Matta, satu orang yang saleh, Nabi yang saleh. Kata Adas, kamu kenal Ninawah? Kamu kenal Yunus bin Matta? Kamu kenal Nabi Yunus? Sesungguhnya pasti yang mengenal Yunus, dia adalah Nabi Allah. Kata ulama,
Syekh Yusuf sebut di saat yang ketiga tu juga Adas angkat tangan dan kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan kau Rasulullah. Dicium dahi Nabi, dicium tangan Nabi, dicium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya di sebalik kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah nak bagi hadiah. Kita diuji macam-macam atas dunia. Kadang-kadang masa ni tak boleh nak sabar. Di saat kita buat keputusan untuk sabar, di saat tu Allah Ta'ala sedang siapkan hadiah di sebalik kesabaran. Utbah bin Rabi'ah dia tak mau. Walaupun di saat dan ketika hidayah nak masuk dalam hati dia, dia reject, dia tolak kerana tak ada keinginan terhadap hidayah. Maka Utbah bin Rabi'ah mati dalam peperangan Badar, dibunuh